أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثنيه ونكبره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم يا عليم علمنا من علمك كما ترضاه به عنا يا حليم خلقنا بخلق حليم وحققنا بحقائق العلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu duha ini ayah-ayah, ibu-ibu dapat lagi berada dalam surau ini, dan kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam iman dan Islam, dapat lagi meneruskan kehidupan dalam penuh taqwa dan taat, dapat lagi berada berukhuwah, karena orang-orang yang berada dalam majlis ilmu ini orang yang Allah beri padanya ialah wa anzalahu sakinah, Allah berikan ketenangan pada kita, insya-Allah. Sesungguhnya ketenangan itu tidak ada tempat lain, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian. Ketenangan itu ada di tempat, di masjid. Ni kita panggil masjid jugalah, surau, walaupun bahasa kita aja surau. Dalam Islam ni tempat mana sujud, situ masjid lah. Ni kita tempat sujud kita. Dan orang yang berada itu Allah janjikan satu akan ditulis namanya, akan disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi orang yang berada di sisi Allah, iaitu para malaikat dan muqarrabin. Janji Allah itu kepada kita. Jadi tuan-tuan, ayah, ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita gunalah waktu yang ada senggang ini, senggang masa yang ada, untuk kita sentiasa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ayah, ibu yang dirahmati Allah sekalian, dalam suasana yang semakin hampir, semakin hari semakin hampir dengan saat, sama ada kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dunia ni ditamatkan riwayatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menanti dua perkara itu, ayah, ibu sekalian. Dua-dua perkara itu berada dalam ilmu Allah. Dua-dua perkara itu berada dalam kerja dan urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mati dulu, kita tak jumpalah hal ehwal kiamat itu. Dan kalau kita bertemu dengan hal ehwal kiamat, adakah kita bersedia untuk menghadapinya? Itu persoalannya. Dan kalau kita menghadapi kematian, adakah kita bersedia untuk menghadapi persoalan-persoalan sesudah kematian itu? Itu persoalan-soalan yang perlu kita jawab. Perlu kita tanya iman kita. Kita perlu tanya, aku hari ini semayang tadi itu lagu mana? Sebab tu Hasan al-Basri, selepas saja dia melakukan, dia pernah berkata, jikalah aku tahu zikir aku subhanallah itu Allah terima, dia tahu Allah terima, dia kata, aku akan buat kenduri seluruh Madinah.
Sekarang ni amalan hak kita buat ayah ibu yang kita daripada akil balik sampai saat dan ketika ini, kita tak tahu satu pun yang mana satu Allah terima. Kita hanya Rabbana taqabbal minna salatana tammah. Ya Allah, terimalah amalan kami, salat kami. Itu yang kita harap. Jadi dalam pengharapan itu, kita kena, tak bolehlah bila tak ada satu indikator yang Allah terima, kita tunggu dululah kan. Kalau hantar register, dia kata dia hantar balik surat anda telah diterima. Dan kita tahu ada rekod, ada receive, ada penerimanya. Oh, kita tahu surat daftar aku terima dah. Sekarang ni kita tak tahu. Hantar telegram, kita tahu anak kita terima, saudara kita terima. Sekarang ni ceritanya yang paling besar yang kita tak tahu. Taqabbal minna du'a'ana tu Allah tak, kita pun tak tahu Allah terima tak terima doa kita. Taqabbal minna salatana tammah pun kita tak tahu. Itu persoalannya. Jadi kita kena harap dengan Allah, ya Allah terimalah. Itu yang dikatakan takwa juga kepada Allah. Kita ar-raja, mengharap kepada Allah. Tadi masa kita mai tadi, kita semayang, kita khauf kepada Allah. Selepas kita semayang, kita ar-raja kepada Allah, harap Allah terima. Ini usia-usia saat-saat macam ni, kita kalau boleh, kita tak mau nak cari sebarang mistik yang boleh merosakkan, terutama sekali akidah kita lah. Jadi tuan-tuan ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, ini kali kedua saya bertemu dengan tuan-tuan, maka saya berhajat menyambung lagi perbincangan mengenai kitab Bidayatul Usul fi Tafdilir Rasul yang kita dah sampai ke 14 kelebihan Nabi. 14 kelebihan Nabi itu tuan-tuan ayah ibu, untuk membandingkan, sekali lagi kita nak buat revision, kita nak bandingkan antara Nabi SAW, Nabi yang kita kasih, yang kita duk selawat hari-hari padanya, dengan Nabi-Nabi yang lain, dengan para awliya, para anbiya yang lain, para anbiya yang lain. Kerana anbiya ni banyak, kita dah sebut dulu ada 124,000 orang Nabi. Maka kita nak membandingkan, kenapa yang kita ni sebagai umat akhir zaman, kemudian kita ada Nabi SAW khataman nabiyyin, yang Nabi, yang Allah letak satu cok mohon di belakang Nabi itu. Kenapa kita perlu tahu yang kelebihan Nabi? Kerana kita nak izzah, kerana kita sayang dekat Nabi, sebagai membalas cinta Nabi kepada kita. Sebab tu Nabi kata tuba, tuba, tuba. Nabi sebut liman lam arani, bagi orang yang tak berjumpa aku, wa yu'minu bi, dan dia beriman dengan aku. Nabi kata beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah. Nabi sebut 3 kali. Dan ada riwayat yang menerangkan Nabi sebut 7 kali kalimah tuba itu. Bukan tuba kita tu. Tuba kita tu makan makin banyak makin teruk. Ni tuba, beruntunglah. Nabi kata beruntung. Nabi sebut pada depan sahabat-sahabat, sahabat-sahabat yang dekat. Nabi kata tuba, tuba, tuba liman lam arani, liman la arani wal yu'minu bi, bagi orang yang tak berjumpa dengan aku, tak melihat rupa parah aku, wa yu'minu bi, dan mereka beriman dengan aku. Siapa tuan-tuan? Kita ni, kita yang ada ni. Dan kita ni juga kena terima hakikat yang kita ni di antara orang yang survive the survivors, yang selamat daripada kisah yang berlaku dalam zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh kan berlaku banjir besar yang mengorbankan seluruh isi alam ini, melainkan orang yang berada atas bahtera Nabi Nuh. Maka tok moyang kita dulu ni, di antara orang yang selamat tu adanya kita hari ni. Asalnya apa? Yang duduk dalam 70 orang atau 80 orang yang selamat atas bahtera Nabi Nuh, mereka semuanya beriman. Kita semua yang hadir, lahir daripada zuriat yang ada atas bahtera Nabi Nuh, itulah yang ada sampai lah ni. Ustaz, macam tu kenapa ada Cina kufur lah, apa bala lah, Muslim pun, mukmin pun dan tak ada ni, ada yang kufur, munafik semua ada? Itu biasa. Itu biasa. Karena manusia awalnya kadang-kadang, sebab tu dalam hadis Nabi sebut adanya manusia pagi beriman, petang kufur. Biasalah tu, standard. Jadi kita jangan heran. Kerja kita, bila Allah tetapkan kita berada dalam keadaan iman, tok nenek mak kita, tok wan kita semua maitang kita iman, alhamdulillah, jaga iman itu. Baik. Itu mukadimah sikit tuan-tuan. Dan yang ke-15
daripada kitab Bidayatul Sul ini, tuan-tuan boleh carilah kalau nak baca dalam petik karuminya. Buku ni terbitan Telaga Biru. Telaga Biru ni dia dah buat, yang diterjemahkan oleh Dr. Abdul Basit. Dia menterjemah dan dia syarahkan dalam ni, dia buat dalam buklet yang kita mudah baca. Mudah baca dan kita tak rasa boring pasal sikit. Kita mindset orang Melayu kita macam tu kan. Nak ambil Yasin, ambil kecil tak apa. Dia tak tahu kecil tu dia payah baca. Nampak tak? Tu perangai orang kita kan. Ambil kitab Yasin nak besar ni, dia jeli ni kawan tu, ambil besar sangat dia kata kan. Ambil kecil tu dia duduk kelebek tu, dia tak baca tang susah tu, dia baca tang mindset dia. Buku ni kecil. Jadi kitab ni rasanya tebal tuan-tuan. Hak Syafatul Stik ni. Jadi dia buat kecil lagu ni, tuan-tuan boleh carilah 41 kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacalah. Nak baca Syama'il Muhammadiyah nanti kita baca itu. Jadi musannif kita dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, wa minha anna Allah taala arsala kullu nabiyyin ila qaumihi khassah. Sedangkan nabi, di antara kelebihan nabi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni diutuskan kepada, sedangkan nabi yang lain dia kata diutuskan untuk kaum itu sahaja. Kaum itu saja. Nabi Saleh untuk kaum Nabi Saleh, untuk kaum Samud. Nabi Lut untuk kaum dia, Nabi Musa untuk kaum dia. Dia tak utuskan pada yang lain. Sedangkan wa arsala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan ya, bila kita sebut sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan sambut. Karena itu di antara Nabi kata orang yang bila disebut nama aku dan diselawat atas tu, orang tu tak termasuk dalam orang yang bakhil. Bila kita sebut sallallahu alaihi wasallam, orang tu diam. Nabi kata orang tu bakhil. Nabi kata aku ni diutuskan ilal jinni wal ins, untuk jin dan manusia. Allah utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada jin dan manusia. Sedangkan nabi-nabi yang lain Allah utuskan dia kepada untuk kaum dia saja, maksudnya untuk umat manusia saja, tak termasuk jin. Makhluk lain masa nabi lain dia tak diutuskan macam tu. Sedangkan Nabi SAW dia utuskan untuk jin dan manusia. Dan juga kaum lain dia diutuskan untuk syariat dia untuk kaum dia saja. Syariat Nabi Musa, bila Nabi Musa wafat, habis. Walaupun umat dia mai belakang tu ada nabi lain pun, dia batalkan. Dia tak boleh tu. Dia mai hak lain, ikut hak lain. Dia macam tu. Maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah kata, tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan dia mendatangkan rahmat ke seluruh alam. Bila sebut rahmat ni, para mufassir menterjemahkan rahmat ini bukanlah untuk manusia saja. Rahmat ni apa benda yang ada atas muka bumi ni semua mendapat rahmat dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz pokok lagu mana ustaz pokok? Ya, pokok pun macam tu juga. Pasal pokok tidak akan dimusnahkan oleh orang yang beriman. Karena Allah sebut dalam Al-Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerosakan berlaku atas muka bumi ini sebab tangan-tangan manusia. Manusia itu diterjemahkan sebagai manusia yang tidak bertakwa kepada Allah. Manusia yang tidak beriman kepada Allah, dia buat kerosakan macam-macam. Tapi manusia yang beriman, dia nak buat apa satu pun dia fikir. Dia tanya, perlukah aku buat benda ni? Kita jangan jadi macam ada tempat kita dulu lah kan. Dia kata, tarak jambatan, kita korek sungai. Ingat ni? Tuan-tuan ingat kot, saya ingat tahun tu lah kan. Dia kata, kampung tuan-tuan tarak titi, kita korek sungai bagi ada titi. Itu zaharul fasad lah tu. Tempat tu tak ada sungai, tapi pasal hang nak buat titi, hang korek sungai, bohong buat titi. Ada juga orang jenis tu. Ya, yang tu kita tak mau. Sebab itulah tuan-tuan, kalau orang yang bermuamalah, orang yang ada iman ni, dia akan